Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Hari ni saya nak share tentang satu topik baru iaitu How you do anything is how you do everything. Part 1, bahagian pertama. Okay, bila kita dengar quote tadi kan, apa maksudnya dalam bahasa Melayu kan? Jadi ni maksud quote tu. Maksudnya, macam mana anda buat sesuatu perkara, macam tu jugalah anda akan membuat semua perkara. Saya ulang. Bagaimana anda buat sesuatu perkara adalah sebagaimana anda membuat semua perkara. Dan bila kita cakap tentang quote ni kan, semuanya adalah tentang mindset kita, set minda kita ataupun set kepercayaan yang ada dalam diri kita. Okay, untuk part 1, bahagian pertama video ni, saya nak kongsikan contoh-contoh umum untuk kita cuba relatekan dengan quote ni dan apa reflection, apa yang kita boleh reflect daripada quote ini. Contoh umum, alright, yang pertama. Okay, bayangkan jika anda ni seorang yang jenis menghantar email yang tidak profesional dengan banyak kesilapan menaip, contohnya typo ataupun ada grammatical error sini sana, besar kemungkinan anda juga akan cuai dalam perkara-perkara lain. Okay, ini yang pertama. Kedua, jika anda ni jenis yang kerap hadir lewat ke tempat kerja atau mesyuarat ataupun mungkin ke lecture, besar kemungkinan anda juga adalah seorang yang sering terlewat atau terlepas deadline sesuatu urusan atau kerja atau tugasan. Okay, contoh umum yang kedua. Jika anda ini seorang yang menghadapi satu cabaran yang serius dalam hidup anda dengan berani dan tanpa mudah mengaku kalah, besar kemungkinan anda juga akan menghadapi sebarang cabaran atau kesukaran dengan berani dan anda ni jenis yang tidak mudah untuk mengaku kalah. Okay, ini antara contoh-contoh. Bila kita dah dengar contoh ni kan, kadang-kadang mungkin ada orang dia akan fikir, macam tak dapat relate je dengan kehidupan sendiri. Rasa macam, okay, contohnya lah, mungkin kita jenis datang lewat ke sekolah ataupun lecture, tapi kita tak pernah datang lewat untuk kesukan ataupun ke majlis keramaian, contoh. Jadi saya nak ajak anda mereflect sesuatu. Contohnya yang pertama, bila kita cakap tentang quote ni, ianya bukannya tentang untuk kita menjadi seorang yang judgemental. Senang-senang je, suka-sukanya nak menghakimi orang lain dengan apa benda yang kita nampak seseorang tu lakukan. Tetapi, apa yang saya nak cuba sharekan dengan anda semua ataupun nak cuba buka minda anda semua ialah saya nak bagi tahu. Quote ni sebenarnya dia nak bagi tahu yang sebenarnya seseorang mungkin sedang membuat penilaian, assessment, membuat penilaian tentang credibility, kemahiran dan kebolehan anda berdasarkan sesuatu perkara yang anda buat. Okay? Yang ni, mind blowing tak rasa bila dengar pernyataan yang ni? Di samping tu juga, okay, pada masa yang sama, elakkan daripada membuat pertimbangan yang terlalu kritikal terhadap orang lain. Okay, kita tak bolehlah kritikal. Contohnya macam ada kawan sekerja kita, daripada 10 kali, 9 kali dia datang kerja memang on time ataupun awal. Tak pernah lewat. Tapi tiba-tiba 1/10 dia lewat. Kita tak bolehlah nak judge dia, nak menghakimi dia berdasarkan 1/10 tu tapi lupakan apa 9/10 yang baik tu. Tak boleh. Sebab dalam 1/10 yang dia lewat tu, mungkin ada satu yang telah berlaku. Contohnya, mungkin berlakunya kematian atau penceraian yang baginya sangat menyakitkan.
ataupun mungkin dia sebenarnya tengah menghadapi penyakit yang serius. Jadi, kalau kita nak reflect, ianya tidak mewakili gambaran keseluruhan untuk seseorang. Bila kita dah cakap pasal poin yang pertama dengan poin yang kedua tu kan, saya nak cakap, okay, kalau kita nampak ni batu ni seimbang kan, balance kan. Kita kena ada delicate balance. Keseimbangan yang halus di antara menjadi terlampau kritikal ataupun menjadi tidak terlampau kritikal. Okay, kita kena dekat tengah-tengah. Alright? Balance dekat tengah-tengah. Jangan terlampau ekstrim. Jadi macam mana untuk mengelak untuk tidak menjadi terlampau kritikal ialah kita cuba tanamkan sifat empathy. Alright? Cuba mendengar apa yang berlaku. Supaya kita tidak terlampau kritikal dalam menilai seseorang. Sebab kita kena faham, kita semua ni manusia. Kita tak sempurna. Dan kita tak bolehlah nak judge orang berdasarkan satu perkara yang dia buat tanpa kita mengetahui apa perspektif dia, tanpa kita bercakap ataupun berbual dengan orang tersebut. Ataupun yang kedua, macam mana untuk kita tidak menjadi terlampau kritikal ialah kita tak boleh je senang-senang, contohnya lah kan, daripada 9/10 memang nampak dia asyik lewat je ataupun contohlah kan. Kita husnuzon, bersangka baik, taklah dia lewat ni sebab ada sebab yang muhasabah ni, sebab yang boleh terima. Tak boleh juga. Jadi caranya ialah bila kita nampak red flags, jangan sekali-kali abaikan dalam apa cara sekalipun. Kita take note. Okay? Itu antara caranya lah. Dan saya harap anda belajar sesuatu daripada video hari ini. Thank you.